Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks Matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 7.2C pada muka surat 216. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Sebuah kilang membuat bola perlu memantau tekanan angin bola yang dihasilkan dalam PSI sebelum diedarkan ke pasaran. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan tekanan angin bagi 50 biji sampel bola yang diambil daripada mesin P dan mesin Q. Kilang itu menetapkan tekanan angin dalam sebiji bola adalah antara 11.3 psi hingga 11.7 psi. Mesin yang manakah menunjukkan prestasi yang lebih baik dari segi ketepatan tekanan angin? Untuk membuat perbandingan seperti ini, kita perlu mengira nilai min dan sisihan piawainya. Oleh itu, kita akan buat pengiraan bagi mesin P dahulu. Kita akan benarkan jadual seperti di bawah. Kita salin semula nilai tekanan angin dan juga kekerapan tersebut untuk mesin P. Seterusnya, kita akan kirakan nilai titik tengah untuk lajur ketiga ini, di mana nilai titik tengah adalah sama dengan had bawah tambah dengan had atas dan dibahagi dengan 2, iaitu 8.0 tambah dengan 8.9 dibahagi 2. Maka jawapan titik tengah yang pertama ini adalah 8.45. Begitu juga untuk titik tengah selang kelas yang kedua. Kita ambil had bawah 9.0 tambah dengan had atas 9.9 dibahagi 2. Jawapannya adalah 9.45. Perhatikan bahawa hasil tolak antara dua kelas ini adalah sama dengan 1. Jadi untuk dapatkan titik tengah yang berikutnya, kita hanya perlu tambahkan 1 kepada titik tengah yang sebelumnya. Maksudnya 9.45 ini kita tambah dengan 1 akan dapat titik tengah berikutnya, iaitu 10.45. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita akan dapat nilai titik tengah bagi setiap selang kelas yang seterusnya. Seterusnya untuk lajur yang keempat ini adalah fx. Maksudnya kekerapan f didarab dengan titik tengah x yang sepadan. Jadi nilai fx yang pertama adalah 7 darab dengan 8.45. Jawapan adalah 59.15. Dengan mengulangi langkah-langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai fx yang seterusnya. Untuk mencari nilai bagi lajur x kuasa 2 ini, kita hanya perlu kuasa 2 kan setiap nilai titik tengah. Jadi yang pertama ini akan sama dengan 8.45 kuasa 2. Jawapan adalah 71.4. Dengan cara yang sama, kita boleh dapat nilai x kuasa 2 yang berikutnya. Untuk lajur yang terakhir ini, iaitu fx kuasa 2, bermaksud kita kena ambil nilai kekerapan darab dengan nilai x kuasa 2 yang sepadan. Jadi yang pertama ini adalah 7 darab dengan 71.4. Jawapan adalah 499.8. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai-nilai fx kuasa 2 yang berikutnya. Seterusnya, kita akan carikan jumlah bagi beberapa bahagian. Iaitu yang pertama, kita akan carikan jumlah kekerapan. Jadi kita hanya perlu tambahkan semua nilai kekerapan ini, di mana jawapannya adalah sama dengan 50. Seterusnya, kita akan cari jumlah bagi fx. Kita tambahkan semua nilai dalam lajur fx ini, jawapan akan sama dengan 525.5. Akhir sekali, kita akan cari jumlah bagi fx kuasa 2. Kita tambahkan semua nilai dalam lajur fx kuasa 2 ini, ia akan sama dengan 5.611.7. Dengan berpandukan nilai-nilai daripada jadual ini, kita akan cari nilai min dan sisihan piawai. Untuk mengira nilai min bagi data terkumpul, kita akan gunakan rumus min adalah sama dengan sigma fx bahagi dengan sigma f. Oleh itu, dengan merujuk kepada jadual, sigma fx adalah sama dengan 525.5. Kemudian sigma f adalah sama dengan 50. Hasil bahagi mereka akan sama dengan 10.51 psi. Kemudian kita akan cari nilai sisihan piawai dengan merujuk kepada nota di sebelah. Oleh itu, sisihan piawai akan sama dengan punca kuasa 2, nilai sigma fx kuasa 2 dalam jadual, iaitu 5611.7 bahagi dengan nilai sigma f, 50, tolak dengan nilai min kuasa 2.
nilai min kuasa 2 yang telah kita cari di atas adalah 525.5 per 50 kuasa 2. Bahagian ini akan diringkaskan menjadi punca kuasa 2 1.7739. Jawapan akhirnya adalah 1.332 PSI. Sekarang kita akan cari nilai min dan sisihan piawai bagi mesin Q. Jadi kita akan buat langkah yang sama seperti bagi mesin P tadi. Nilai dalam dua lajur yang pertama ini adalah disalin daripada jadual asal. Tetapi kekerapan F ini adalah untuk mesin Q. Kemudian nilai titik tengah ini telah kita cari untuk mesin P tadi. Jadi kita hanya perlu salin semula. Seterusnya kita akan cari nilai Fx, iaitu F darab dengan X. Nilai Fx yang pertama adalah 1 darab dengan 8.45. Jawapan adalah 8.45. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai Fx yang seterusnya. Seterusnya, untuk nilai X kuasa 2 ini pun sudah kita cari dalam jadual mesin P tadi, kita hanya perlu salin semula. Bagi lajur terakhir, iaitu Fx kuasa 2, kita ambil nilai F darab dengan nilai X kuasa 2 yang sepadan. Maka untuk yang pertama ini adalah 1 darab dengan 71.4. Jawapan adalah 71.4. Dengan mengulangi langkah-langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai-nilai Fx kuasa 2 yang berikutnya. Akhir sekali, kita akan cari hasil tambah bagi kuantiti tertentu, iaitu yang pertama, kita akan cari sigma F. Kita tambahkan semua nilai kekerapan ini, jawapannya adalah sama dengan 50. Seterusnya, kita akan cari sigma Fx. Kita tambahkan semua nilai dalam lajur Fx ini, akan memberikan jawapan 582.5. Akhir sekali, kita cari sigma Fx kuasa 2. Kita tambahkan semua nilai dalam lajur Fx kuasa 2, ia akan sama dengan 6.840. Seterusnya, kita akan carikan nilai min menggunakan rumus di sebelah kanan ini, iaitu sigma Fx adalah sama dengan 582.5 dari jadual dan sigma F adalah sama dengan 50 dalam jadual. Hasil bahagi ini memberikan jawapan 11.65 PSI. Seterusnya, dengan merujuk kepada rumus di sebelah, kita akan carikan nilai sisihan piawai, di mana sisihan piawai akan sama dengan punca kuasa 2. Kita rujuk nilai dalam jadual. Sigma Fx kuasa 2 adalah 6.840 dibahagi dengan sigma F 50 ditolak dengan min. Min telah kita cari di atas, iaitu 582.5 bahagi 50 di kuasa 2 kan. Jawapan ini akan diringkaskan menjadi punca kuasa 2 1.075. Maka jawapan akhir adalah 1.038 PSI. Sekarang kita bandingkan nilai min dan sisihan piawai bagi mesin P dengan mesin Q. Didapati bahawa mesin Q menunjukkan ketepatan yang lebih baik kerana nilai minnya berada dalam julat yang dikehendaki oleh soalan, iaitu antara 11.3 PSI hingga 11.7 PSI. Dan sisihan piawai bagi mesin Q juga adalah lebih kecil. Ini menunjukkan mesin Q lebih konsisten. Inilah jawapannya. Soalan 2. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan jangka hayat dalam tahun bagi bateri jenama X dan jenama Y. Dengan menggunakan sukatan yang sesuai, tentukan jenama bateri yang lebih tahan lama dan lebih baik. Ini bermaksud kita kena cari nilai min dan sisihan piawai untuk buat perbandingan. Dengan itu, kita akan bina jadual seperti di bawah, di mana nilai dalam lajur pertama dan lajur kedua adalah nilai yang disalin daripada jadual asal, tetapi kekerapan itu adalah untuk bateri jenama X. Untuk lajur yang ketiga, kita akan carikan nilai titik tengah X. Nilai titik tengah adalah didapati dengan mengambil had bawah, iaitu sifar, tambah dengan had atas, sifar 0.9, dibahagi 2. Jawapan adalah sama dengan sifar 0.45. Titik tengah bagi selang kelas yang kedua adalah had bawahnya 1 sifar tambah 1.9 dibahagi 2. Jawapan adalah sama dengan 1.45. Perhatikan bahawa beza antara dua titik tengah ini adalah sama dengan 1. Oleh itu, kita boleh dapatkan nilai titik tengah yang berikutnya dengan menambahkan 1 kepada titik tengah yang sebelumnya, iaitu 1.45 ditambah 1 akan dapat jawapan 2.45 dan seterusnya. Kemudian kita akan dapatkan nilai Fx, iaitu F kekerapan darab dengan X titik tengah. Jadi, untuk Fx yang pertama kita ambil 4 darab dengan sifar 0.45.
Jawapan adalah sama dengan 1.8. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai fx yang seterusnya. Kemudian untuk lajur x kuasa 2 ni, kita akan kuasa 2 kan nilai titik tengah, iaitu x dikuasa 2 kan. Maka nilai x kuasa 2 yang pertama adalah sama dengan sifar 0.45 dikuasa 2 kan. Jawapan adalah sifar 0.225. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai x kuasa 2 yang berikutnya. Seterusnya bagi lajur yang terakhir, iaitu fx kuasa 2, kita perlu ambil nilai kekerapan f darab dengan nilai x kuasa 2 yang sepadan. Oleh itu, nilai fx kuasa 2 yang pertama adalah hasil darab 4 dengan sifar 0.2025. Jawapan adalah sifar 0.81. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai-nilai fx kuasa 2 yang berikutnya. Akhir sekali, kita akan cari hasil tambah bagi kuantiti tertentu, iaitu yang pertama, kita akan dapatkan sigma f ini. Kita tambahkan semua nilai dalam lajur f ini, akan dapat jawapan 60. Seterusnya adalah hasil tambah bagi lajur ini, iaitu sigma fx. Dengan menambahkan semua nilai dalam lajur ini, akan dapat jawapan 167. Dan akhir sekali, kita akan cari sigma fx kuasa 2 ini. Kita tambahkan semua nilai dalam lajur ini, akan dapat jawapan 540.15. Sekarang dengan berpandukan kepada jawapan yang kita dapat daripada jadual ini, kita akan cari nilai min dan sisihan piawai. Bagi bateri jenama X ini, untuk kira minnya, kita akan gunakan rumus di sebelah ini, di mana nilai sigma fx adalah sama dengan 167 dari jadual, dibahagi dengan nilai sigma f, iaitu 60 dari jadual. Hasil bahagi ini akan menghasilkan jawapan 2.783 tahun. Kemudian kita akan cari nilai sisihan piawai dengan menggunakan rumus di sebelah, iaitu punca kuasa 2, sigma fx kuasa 2 dalam jadual adalah 540.15, bahagi dengan nilai sigma f, iaitu 60 dari jadual, tolak dengan nilai min kuasa 2 yang kita cari di atas, iaitu 167/60 di kuasa 2 kan. Ia akan diringkaskan menjadi punca kuasa 2 1.2556. di mana jawapannya adalah sama dengan 1.121 tahun. Untuk bahagian yang seterusnya ini, kita akan kira nilai min dan sisihan piawai bagi bateri jenama Y. Jadi untuk jadual ini, kita salin semula jangka hayat dan kekerapan daripada jadual asal. Tetapi nilai kekerapan ini adalah untuk bateri jenama Y. Begitu juga dengan nilai titik tengah di sini dengan nilai X kuasa 2 sudah kita cari untuk bateri jenama X tadi. Kita hanya perlu salin semula. Jadi, kita akan teruskan dengan mencari nilai Fx. Maksudnya, kekerapan F darab dengan nilai titik tengah X yang sepadan. Fx yang pertama adalah sama dengan 10 darab dengan sifar 0.45. Jawapan adalah 4.5. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai Fx yang seterusnya. Untuk lajur yang terakhir ini, fx kuasa 2 bermaksud nilai f darab dengan nilai x kuasa 2. Oleh itu, nilai fx yang pertama adalah sama dengan 10 darab dengan sifar 0.225. Jawapan adalah 2.025. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai-nilai fx kuasa 2 yang seterusnya. Sekarang kita akan carikan hasil tambah bagi kuantiti tertentu, iaitu yang pertama kita akan dapatkan sigma f. Bermaksud kita akan tambahkan semua nilai f dalam bahagian ini, di mana jawapannya adalah sama dengan 60. Begitu juga dengan sigma fx, kita tambahkan semua nilai dalam lajur ini, akan dapat jawapan 126. Akhir sekali untuk lajur ini, iaitu sigma fx kuasa 2, tambahkan semua nilai dalam lajur ini akan dapat jawapan 350.25. Sekarang kita akan carikan nilai min menggunakan rumus di sebelah kanan ini bagi bateri jenama Y, di mana sigma fx adalah sama dengan 126 dari jadual, dibahagi dengan sigma f 60 dari jadual. Hasil bahagi ini menghasilkan jawapan 2.1 tahun. Kemudian kita akan carikan nilai sisihan piawai menggunakan rumus di sebelah.
di mana ia akan sama dengan punca kuasa 2. Sigma fx kuasa 2 daripada jadual adalah 350.25 dibahagi dengan sigma f iaitu 60 dari jadual. Tolak dengan nilai min yang kita dapat dari atas iaitu 126 bahagi 60 di kuasa 2 kan. Ini akan diringkaskan menjadi punca kuasa 2 1.4275. Jawapannya adalah sama dengan 1.195 tahun. Sekarang kita bandingkan nilai min dan sisihan piawai bagi bateri jenama X dan jenama Y. Didapati bahawa bateri jenama X adalah lebih baik kerana nilai minnya lebih besar. Ini menunjukkan baterinya lebih tahan lama. Kemudian, nilai sisihan piawainya adalah lebih kecil. Ini menunjukkan jenama X adalah lebih konsisten. Inilah jawapannya. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.